Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Selamat datang ke kelas pendidikan Islam tingkatan 2 dan tajuk kita pada petang ini Solat Jumaat Wadah Kesatuan dalam bidang fiqh, pelajaran yang ke-15 dan murid-murid bolehlah rujuk di halaman 97 hingga 99. Dan pada petang ini kita akan membicarakan unit 1 iaitu Solat Jumaat. Sebelum itu, marilah kita menadah tangan, berdoa kepada Allah agar kelas kita pada petang ini diberkatinya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli walhamdulillahi rabbil alamin. Murid-murid sekalian, marilah kita lihat apakah maksud solat Jumaat. Dari segi bahasa, solat Jumaat berasal daripada perkataan al-Jumu'ah ataupun al-Jum'ah yang bermaksud perhimpunan, yakni daripada segala kebaikan. Dan dari segi istilah, solat Jumaat ialah solat 2 rakaat secara berjemaah pada hari Jumaat dalam waktu zuhur yang didahului dengan 2 khutbah beserta dengan rukun dan syarat tertentu. Solat ini menggantikan solat zuhur. Seterusnya, marilah kita lihat dalil solat Jumaat. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. Sadaqallahul Azim. Surah Al-Jumu'ah ayat yang ke-9. Maksudnya, wahai orang yang beriman, apabila diseru untuk mengerjakan solat pada hari Jumaat, maka segeralah kamu pergi ke masjid untuk mengingati Allah, yakni dengan mengerjakan solat Jumaat, dan tinggalkanlah jual beli pada saat itu. Dalam ayat ini, Allah Subhanahu wa taala menyeru kepada semua orang yang beriman agar segera menuju ke masjid untuk menunaikan solat Jumaat apabila dilaungkan azan. Dan Allah menyuruh kita meninggalkan segala urusan seharian kita, dan dalam ayat ini Allah sebut tentang berjual beli. Seterusnya sabda Rasulullah SAW daripada Tariq bin Shihab. Rasulullah bersabda, Al-Jumu'atu haqqun wajibun ala kulli muslimin fi jama'atin illa arba'ah. Abdun mamlukun aw imra'atun aw sabiyyun aw maridun. Hadis riwayat Abu Daud. Maksudnya, solat Jumaat tanggungjawab yang wajib ditunaikan oleh setiap Muslim secara berjemaah kecuali 4 golongan, iaitu hamba yang dimiliki, perempuan, kanak-kanak dan orang sakit. Maka jelaslah dalam ayat ini bahawa Allah dan Rasulullah menyuruh semua orang Islam yang telah cukup syaratnya untuk menunaikan solat Jumaat, terkecuali kepada 4 golongan yang telah disebutkan di dalam hadis itu tadi. Murid-murid yang dikasihi sekalian, seterusnya marilah kita lihat apakah hukum solat Jumaat. Solat Jumaat hukumnya adalah fardu ain bagi setiap lelaki Muslim yang mukallaf. Menjadi kewajipan kepada setiap lelaki Muslim yang mukallaf untuk menunaikan solat Jumaat, kerana apabila mereka meninggalkan solat Jumaat, maka mereka telah meninggalkan kefarduan dan mereka boleh dianggap sebagai berdosa besar. Seterusnya, apakah syarat solat Jumaat? Syarat solat Jumaat yang pertama ialah Islam, bukan kafir. Tidak menjadi kewajipan kepada orang kafir untuk menunaikan
solat Jumaat ataupun apa jenis ibadah yang terdapat dalam agama Islam. Syarat yang kedua adalah baligh, iaitu bukan kanak-kanak. Walaupun ramai kanak-kanak yang menunaikan solat Jumaat, namun tidak menjadi kewajipan kepada mereka untuk menunaikannya. Yang ketiga, berakal, bukan gila. Orang yang tidak berakal, mereka tidak mengetahui apakah yang mereka lakukan dan apakah yang mereka perkatakan. Sebab itu disyaratkan berakal sebagai syarat sahnya solat Jumaat seseorang. Yang keempat, merdeka bukan hamba. Zaman kita sekarang tiada lagi hamba. Yang kelima, lelaki dan bukannya perempuan. Yang keenam, sihat tubuh badan. Dan yang ketujuh, mustautin, bukan musafir. Namun begitu, solat Jumaat kekal wajib bagi mukim yang mendengar azan. Seterusnya, marilah kita lihat syarat sah solat Jumaat. Syarat sah solat Jumaat yang pertama, didirikan di masjid. Solat Jumaat hendaklah didirikan di masjid atau di surau yang telah diberi kebenaran oleh pihak berkuasa agama untuk menunaikan solat Jumaat di surau tersebut. Yang kedua, bilangan jemaah sekurang-kurangnya 40 orang yang bermustautin termasuk imam. Keadaan ini terkecuali ketika berlaku PKP, kerajaan menetapkan bilangan jemaah yang tidak mencukupi 40 orang. Yang ketiga, didirikan dalam waktu zuhur. Tidak sah sekiranya solat Jumaat didirikan di luar waktu zuhur. Contohnya seperti menunaikan solat Jumaat pada waktu asar ataupun sebelum waktu zuhur. Yang keempat, hanya solat Jumaat bagi satu tempat. Ini bermaksud jika solat Jumaat didirikan di satu masjid, maka tidak boleh ada dua jemaah yang bersolat Jumaat secara serentak di masjid tersebut. Yang kelima, didirikan secara berjemaah. Tidak sah sekiranya solat Jumaat didirikan secara bersendirian di rumah. Dan yang keenam, didahulukan dengan dua khutbah sebagai syarat sah solat Jumaat. Murid-murid sekalian, seterusnya marilah kita lihat apakah maksud mustautin, mukim dan musafir beserta hukum menunaikan solat Jumaat. Yang pertama, mustautin. Mustautin ialah orang yang tinggal tetap di sesuatu tempat. Contohnya Ahmad, apabila Ahmad tinggal di satu tempat dan dia berniat untuk tinggal tetap di tempat itu dan tidak akan berpindah, maka Ahmad diistilahkan sebagai mustautin. Dan hukum solat Jumaat bagi Ahmad adalah wajib. Yang kedua, musafir. Musafir ialah orang yang sedang dalam perjalanan dengan jarak melebihi 2 marhalah. 2 marhalah bersamaan dengan 81 km. Encik Ahmad, sekiranya dia dalam perjalanan ke satu tempat yang lebih daripada 81 km, maka dia dianggap sebagai musafir. Dan hukum solat Jumaat bagi Ahmad yang sedang bermusafir dilihat dari segi bila waktu dia memulakan perjalanan. Jika Ahmad memulakan perjalanan selepas solat subuh, selepas waktu subuh pada hari Jumaat tersebut, maka Ahmad wajib menunaikan solat Jumaat. Namun, jika Ahmad memulakan perjalanannya sebelum waktu subuh, maka Ahmad tidak wajib menunaikan solat Jumaat, dia hanya perlu menunaikan solat zuhur. Dan yang ketiga, mukim ialah orang yang menetap di suatu tempat lebih daripada 3 hari, tidak termasuk hari perjalanan. Hukum solat Jumaat adalah wajib solat Jumaat sekiranya mendengar azan. Encik Ahmad apabila telah sampai di satu tempat yang dituju, yang jaraknya lebih daripada 2 marhalah, maka Encik Ahmad dianggap sebagai seorang yang bermukim. Namun begitu, Ahmad masih lagi diwajibkan menunaikan solat Jumaat sekiranya beliau mendengar azan untuk menunaikan solat Jumaat.
Untuk akhirnya, marilah kita lihat apakah hikmah solat Jumaat. Mengapakah Allah mewajibkan setiap Muslim, lelaki Muslim yang mukallaf untuk menunaikan solat Jumaat. Yang pertama, melaksanakan salah satu ajaran Islam, iaitu solat Jumaat. Solat Jumaat termasuk dalam ibadah solat, iaitu ibadah yang pertama yang akan dihitung oleh Allah pada hari akhirat nanti. Yang kedua, menzahirkan syiar Islam pada hari kebesarannya, iaitu hari Jumaat. Hari Jumaat, yang juga disebut sebagai Sayyidul Ayyam, adalah antara hari kebesaran orang Islam. Dan salah satu cara untuk membesarkan hari Jumaat adalah dengan cara menunaikan solat Jumaat. Yang ketiga, saling mengenali dan merapatkan ukhuwah antara umat Islam. Seminggu sekali kita diwajibkan untuk menunaikan solat Jumaat, dan antara hikmahnya adalah kita berpeluang untuk berjumpa dengan rakan-rakan seagama kita, dan ketika itulah kita dapat mengenali mereka dan merapatkan ukhuwah. Yang keempat, menyatukan pandangan umat Islam serta mengaitkan isu semasa yang berlaku dalam masyarakat dan negara. Setiap minggu, khatib akan membacakan khutbah yang mengandungi isu-isu semasa yang memberikan kepada kita pengetahuan sama ada secara umum ataupun secara khusus berkenaan dengan kehidupan kita. Dan yang kelima, melatih umat Islam supaya bersatu. Kekuatan umat Islam dapat dibentuk melalui kehadiran kita untuk menunaikan solat di masjid, khususnya solat Jumaat, kerana pada hari tersebut jumlah umat Islam yang datang ke masjid untuk menunaikan solat lebih ramai berbanding dengan waktu-waktu solat fardu yang lain. Kita telah pun sampai ke penghujung pembelajaran kita pada petang ini. Saya harapkan murid-murid dapat memahami setiap isi penting dalam tajuk kita pada petang ini dan amalkan sebagai cara untuk kita meraih pahala yang sebanyak mungkin sebagai bekalan untuk kita menghadap Allah pada hari akhirat nanti. Wallahu a'lam. Sesungguhnya yang baik dan benar itu datang daripada Allah, dan segala kekurangan dan kelemahan adalah disebabkan kekurangan dan kelemahan ilmu saya sendiri. Saya memohon maaf dan saya mengucapkan terima kasih kepada semua murid yang mengikuti sesi pembelajaran kita pada petang ini, dan terima kasih kepada kumpulan GC sekolah yang memungkinkan sesi pembelajaran kita pada petang ini berjalan lancar. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.